Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan lagi dengan borang HTML ataupun input. Bagaimana HTML memproses input web application, PHP memproses input. So borang adalah ataupun form adalah cara yang paling mudah untuk hantar input kepada server. Contohnya macam kita nak login. Okay, seperti kita nak login, kita ada borang untuk hantar username dan password. Okay, kemudian dihantar kepada server. So apabila sampai di server, kita kena ada satu pengelola yang akan terima username password tu, kemudian dia akan verify ke dalam database. Tapi exercise kali ini tidak akan melibatkan database lagi, belum lagi. Sebab sekarang ni target utama exercise kita adalah untuk masukkan borang ataupun masukkan data melalui borang, hantar kepada server, dan server akan proses untuk capture input tadi, kemudian akan dipaparkan. So simple as that. Sebelum tu kita lihat dulu struktur borang dalam HTML. Ini adalah typical form dalam HTML. Kalau kita nak rujuk dalam W3 Schools, mana W3 Schools? Okay, W3 Schools. Okay, so kita ada borang ni dan kita ada button submit. Button submit ni mesti ada supaya kita boleh execute ataupun trigger event untuk hantar data kepada server. So macam kita lihat di sini. So ini adalah borang dalam HTML dan implementation dalam browser seperti di sini. So kita akan gunakan borang ini untuk kita buat simple input interface. So mana tadi? Simple input interface. So dan seterusnya, kalau kita perhatikan borang punya structure, dia ada name, tak penting sangat, tapi tak apa, yang penting kita tahu ada name, form ada name, lepas tu kita ada method get. Method ni kadang-kadang kita boleh guna get, dan ada post. Ada setengah sistem web dia menggunakan put, patch, delete. Tapi yang obvious biasanya kita guna adalah post or get. Post ataupun get. Dan bila kita hantar borang ini, ada satu pengelola ataupun file PHP yang akan tunggu. So yang ni kita lihat action ni merujuk kepada file yang kedua. So borang ni akan merujuk kepada file yang pertama dalam bentuk HTML, dihantar kepada server. Dan file ini yang nama dia save.php ni, file ni akan menerima. Dan pastikan bila kita ada form dalam HTML, pastikan dia tutup dengan /form. Okay, so itu adalah sedikit tentang form HTML, borang HTML. So perbezaan antara get dengan post. So obviously bila kita upload ataupun bila kita hantar data, plain data, text data yang simple, boleh guna get. Contohnya kita nak search for student nama Ali. So Ali tu kita hantar menggunakan get saja pun dah cukup. Sebab dia tidak melibatkan penghantaran file. Tapi sekiranya kita nak upload file kepada server, contohnya file image ataupun file PDF, hantar kepada server, dan itu kita mestikan menggunakan post. Action kita, method kita adalah post. Juga apabila kita hantar sensitif, maklumat sensitif seperti macam password ataupun apa nama tu, credit card number, alamat, whatever it is yang sensitif, so kita pastikan gunakan post. Sebab get ni, kalau kita gunakan method get, kita akan dapati bahawa data tu akan appear dalam URL. So ini adalah contoh penggunaan get form, method get dalam form. So kita nampak dia ada data ni disertakan sekali dalam URL. Bila kita submit, kemudian dihantar kepada server, dan kita akan nampak data tu kelihatan pada URL. So itu adalah kegunaan get. So basically kalau untuk melibatkan data yang sensitif ataupun file upload, so pastikan gunakan post bukan get.
Okay, pastikan gunakan post untuk data sensitif. Tapi tak apa, contoh kali ni kita akan buat simple borang yang mana ni file yang pertama namanya login.php dan di dalam ni ada satu borang yang akan terima data dalam bentuk text box ataupun text. Satu nama dia username dengan type text, ini text box biasa. Satu nama dia pwd, name pwd, dan type dia adalah password. Beza antara text dengan password, maksudnya text ni akan kelihatan apa yang kita enter, password ni kita tak nampak apa yang user enter. Dan satu button, nama dia button submit untuk hantar. Dan file yang kedua yang saya beri nama display.php adalah file yang akan terima data daripada borang dan kita akan get ataupun capture dia punya, tangkap dia punya data menggunakan get array variable. Dan kemudian kita akan simply display saja dia punya content daripada borang. So apa yang kita buat typically macam ni lah. Ada dua text box, satu untuk text biasa, satu lagi untuk password. Kita klik submit, hantar kepada page kedua nama dia display.php dan dia akan paparkan data. Okay, dan kemudian kita akan gunakan post pula lah. Kita buat exercise menggunakan post. Tapi untuk sekarang ni kita buat ni login.php dengan display.php. So kalau kita type satu-satu mungkin ambil masa. So saya dah sediakan di sini satu file nama dia login.php. Benda yang sama, kita gunakan get. Okay, kita gunakan get dan kita hantar. Action ni kita set display.php. Sebab apa? Ini adalah file yang kedua. File yang kedua. File yang kedua. So dalam ni kita ada dalam login.php. Ini adalah login.php. File name yang pertama. Okay, file name yang pertama login.php. Login.php. So dalam login.php ni apa yang dia buat? Basically ni adalah HTML form. Walaupun dia content HTML, just bagi nama dia .php. In case kita nak gunakan PHP punya facilities kemudian, so just mention login.php. Nama dia login.php. Jangan confuse, kita akan dapati ada perkataan display kat sini. Ada satu nama file, nama dia display.php. Ini adalah file yang kedua. Okay, ini adalah file yang kedua. So file yang kedua kita buat file baru, file new. Okay, ini adalah file untuk capture data dan paparkan maklumat. Capture data dan paparkan maklumat. Okay, kita capture data dan papar maklumat. Pastikan kita type dalam nama file this.php. Save. Yes. Okay, dan pastikan kat sini kita ada get. Ini adalah get array variable. Okay, ini adalah step di mana kita display input form. So username adalah variable. Di sini adalah username variable yang diisytihar dalam PHP. Kemudian kita akan get daripada username. Okay, username pada get ni merujuk kepada login.php. Borang dia nama, name, username. Okay, name, username. Dan yang kedua adalah name pwd. Name pwd. Name pwd akan kita capture di sini. Di sini. Name pwd. Get pwd. Sorry. Get pwd. Kemudian bila kita dah capture data tu, contohnya lah, kalau nak memudahkan kita akan letak something kat sini. Username I ataupun pwd I. So ni adalah variable yang kita buat. Macam mana nak paparkan? Okay, di sini. So username I, pwd I, username I, pwd I. So ini daripada username sebelah ataupun daripada borang sebelah. File yang pertama namanya login.php. File yang kedua adalah display.php.
So jangan confuse, kita ada login.php dan file yang kedua display.php. So kita dah ada dua file. So macam mana kita nak test? Pergi ke Laragon, klik pada web. Laragon, pastikan dia start. Pastikan dia dah start. Kita ada Apache web server dah running. And then kita klik web di sini, dia akan bawa kita kepada localhost. Localhost apa file yang kita buat, php carol. So ini adalah file kita, php carol. Sorry, bukan file, folder. Okay, klik di sini. Dan perhatikan kita ada login.php tadi. Okay, kita key in dia punya data, something like that. ABC. Klik submit dan kita akan dapati di atas ni dah ada data. Dan kita boleh display di sini lah. As long as kita boleh get data, kita boleh papa dia lah pada browser. Kita boleh papa dia pada browser. So guys, perhatikan, okay, perhatikan macam mana dia berfungsi. So oleh kerana data ni melibatkan password, jadi macam tak proper pula. Sebab kita hantar dan dia appear dalam URL. So satu cara lain macam mana kita nak secure data, bukanlah secure, kita nak sembunyikan data yang berbentuk password. Contohnya macam ni. Yang ni kita gunakan method post. So nampak dia tak appear dalam URL. Kita guna method post. So, kita adjust kod kita tadi, login.php dengan method post. Save dia dan pastikan save save, Ctrl S. File save, Ctrl S. So dalam display.php gantikan get dengan post. Gantikan juga get dengan post dan pastikan save. Okay, kembali kepada kita punya interface. Macam mana ni? Okay, nak mudah tadi kita pergi kat sini, apa namanya? Laragon, klik web. Okay, folder kita PHP Carol. File kita tadi pertama dia login.php. Okay, pastikan refresh, Ctrl R untuk pastikan dia clearkan cache dan keluarkan interface yang baru, dapatkan form yang baru. Username ABC 123. Klik submit. Okay, dah. Nampak? Ada tak? Tak ada. Dia sudah tiada pada URL. Tapi kalau katakan kita nak trace, kita boleh gunakan trace data yang dihantar menggunakan post method. Let's say, so kita boleh gunakan F12 ataupun inspect tools. Dalam Chrome, yang saya suka pasal Chrome adalah inspect tools. So any web developer gunakan Chrome untuk testing. Untuk bantu kita debug lah, especially menggunakan F12 ataupun inspect tools, kita boleh gunakan dia punya debug tools yang lebih baik lah. Macam mana kita nak lihat debug tools? Dalam browser, dia ada dalam browser kita. So tekan F12, function F12. Kita boleh nampak sebelah kanan ni adalah inspect tools. Okay, inspect tools. Besarkan sikit. Okay, ini adalah inspect tools. Kita boleh capai gunakan Ctrl Shift I ataupun function F12. Function F12. Okay, so kita back, hantar balik data ni. Contoh dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila kita submit, kita lihat pada elements console, pada network. Kita akan lihat pada file display.php. Dan pada bahagian bawah ni ataupun pada bahagian header ni, kita boleh lihat pada bahagian bawah sekali, iaitu form data. Ini adalah data yang dihantar menggunakan post method. Okay guys, terima kasih banyak. Sila subscribe kepada channel FSTM Quiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.